Assalamualaikum, salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Yang berusaha Puan Krishna Kumari Naidu, Pengetua SMK Lasal Sentul. Yang berbahagia Encik Zainuddin bin Ramlan, yang di-Petua PIBG SMK Lasal Sentul. Encik Vijaya Kumar, anak lelaki Batu Malai, Naib yang di-Petua PIBG SMK Lasal Sentul. Yang berusaha Puan Wong Sok Peng, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Muhammad Sofi bin Yaakob, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nur Alaza binti Arifin, Penolong Kanan Kurikulum. Encik Aziza binti Alias, Penolong Kanan Sesi Petang. Encik Harun Abu Bakar, yang lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Jinggo. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, barisan Ahli Jawatan Kuasa PIBG, para ibu bapa hebat, rakan-rakan guru, serta para hadirin yang sedang mengikuti siaran ini secara langsung sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi, dan salam sejahtera serta salam Sentul sentiasa unggul. Saya Husairi bin Hasim selaku juruacara petang ini. Hadirin hadirat alam maya sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kasih sayang dan rahmatnya kita dapat meluangkan masa berkumpul pada petang ini bagi menjayakan program yang amat bermakna bagi warga SMK Lasal Sentul, iaitu sesi motivasi dan dialog bicara endemik bersama ibu bapa hebat. Bagi pihak penganjur, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke program petang ini. Bagi memberkati perjalanan program petang ini, saya dengan segala hormatnya menjemput Encik Muhammad Firdaus bin Abu Bakar untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi yang beragama Islam, sila tadahkan tangan, dan bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Allah, ya Karim, ya Rahim, cuculilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis bicara endemik bersama ibu bapa hebat yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami memohon kepadamu perlindungan daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Firdaus atas pimpinan doa tadi. Semoga perjalanan program kita petang ini dipermudahkan dan mendapat rahmat dari Yang Esa. Sidang hadirin sekalian, majlis seterusnya diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Puan Krishna Kumari Naidu, Pengetua SMK Lasal Sentul, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan Pengetua. Terima kasih pengacara majlis. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zainuddin bin Ramlan, Yang di-Pertua PIBG, Encik Vijaya Kumar, Naib Yang di-Pertua PIBG, penceramah jemputan kita pada hari ini Cikgu Jinggo, Barisan Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru serta ibu bapa SMK Lasal Sentul yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi hadir untuk menjayakan program kita pada hari ini secara dalam talian. Hadirin sekalian, dalam era pandemik ini, pelbagai cabaran kita hadapi sebagai ibu bapa. Namun, dengan adanya kerjasama yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah, guru-guru dapat melaksanakan PDPR ataupun pengajaran pembelajaran secara online atau offline, serta program-program motivasi, program co-curriculum dan sebagainya dengan jayanya. Kebanyakan murid menyertai semua aktiviti ini kerana adanya sokongan daripada ibu bapa atau penjaga yang hebat.
Saya juga percaya sokongan sebegini berterusan supaya anak-anak kita terus belajar dan menjadi murid cemerlang dalam pentaksiran bilik darjah maupun peperiksaan awam seperti SPM. Akhir kata, saya mengambil peluang ini untuk meminta kerjasama semua ibu bapa. Jika ada sebarang pertanyaan atau kemuskilan, mohon terus berhubung dengan pihak sekolah atau pihak ibu bapa untuk berbincang. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi terima kasih kepada PIBG dan unit bimbingan dan kaunseling SMK Lasal Sentul kerana berjaya menganjurkan program bicara endemik bersama ibu bapa hebat. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Pengetua atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Untuk makluman para hadirin sekalian, link kehadiran telah dihantar di dalam ruangan chat box. Mohon para ibu bapa untuk mendaftar kehadiran sambil kita mendengar sesi daripada penceramah kita seterusnya. Sedang hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu sesi motivasi bersama tokoh jemputan kita petang ini. Cikgu Jinggo, nama yang tidak asing lagi dalam dunia motivasi pendidikan. Beliau merupakan pelopor dan pengasas ILAS, iaitu Effective Learning Activities, dan telah menjalankan berpuluh-puluh sesi TOT atau Training of Trainers dalam kalangan warga pendidik. Beliau juga merupakan Certified HRDF Trainer dan Educator di Malaysian Nature Society. Beliau juga merupakan Research Assistant di FRIM serta Ketua Jurulatih Program Khidmat Negara. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Jinggo untuk meneruskan sesi motivasi kita petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, alhamdulillah. Jadi okey, apa yang tuan-tuan tengok tadi itulah saya sebenarnya, Cikgu Jinggo. Cikgu Jinggo tu lah bukan nama sebenar saya. Dia bukan nama sebenar Cikgu Syahri. Nama sebenar saya siapa Cikgu? Kenal Cikgu? Harun Abu Bakar. Nama tu tenggelam di sebalik Cikgu Jinggo lah. Jadi Cikgu Jinggo ni sebenarnya saya akan kenalkan saya bahawa saya buat research yang panjang, Cikgu. Cik Zainuddin research yang panjang mengenai kemenjadian. Kalau dulu Cik Zainuddin buat research pasal pokok kat frame kan. Pasal pokok. Kita research pasal pokok. Tapi bila mana saya dipinjam ke PLKN, saya mula terlibat dengan research mulai dengan manusia, dan saya akan kongsikan ke kawan sekalian sebab pada waktu ini nak tak nak, mau tak mau, dikatakan hampir 60% kemenjadian tidak berlaku. Kuasa kemenjadian bukan berlaku di sekolah. 60 ke 70% dia akan berlaku di rumah.
Jadi apa saja kesilapan kita mencaturkan anak-anak hari ini menjadikan mereka mangsa seumur hidup. Saya ulang balik Cik Zainuddin. Kesilapan kita hari ini menjadikan mereka mangsa seumur hidup, Puan Juwita. Jadi saya cakap atas kapasiti saya. Kalau tuan tengok tadi lah, kita di TV pun lama, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan rungkaikan bagaimana kita punya komitmen kita untuk membantu pada waktu COVID-19 dan pada waktu PDPR. Sebab saya ulang balik, okey saya share sikit slide saya, alhamdulillah kawan sekalian. Ini adalah apa yang berlaku pada saya dan apa yang saya buat. Cikgu Husaini, okey. Cikgu Jinggo, itu dia. Dan saya sebenarnya kalau ikutkan di segi negeri, saya orang Kelantan, Cik Zainuddin. Saya bukan orang Perak, saya teman orang Kelantan. Tapi besarkan di Perak. Jadi teman ni cakap Kelantan sikit, Kedah sikit, Perak sikit. Mana maunya kan. Saya orang Perak, Kelantan. Dibesarkan di Kelantan dan saya adalah seorang yang terlibat cara si bidang latihan, terutamanya parenting. Sebab tu tengok kenapa program-program TV saya banyak asasnya adalah pada parenting. Ini adalah program saya bersama dengan saya di CV Hijrah, baru habis syuting baru ni. Kita online, saya juga ada kolom di media juga, Cikgu Husaini, parenting, dan saya juga diberi ruang dan peluang bercakap di radio. Tajuknya masih berkisar dengan parenting dan ini adalah buku-buku saya. Alhamdulillah saya akan kongsikan nanti method dia. Dan ini adalah saya dengan abang. Tajuk saya tu agak interesting, Cik Zainuddin. Papaku Adivira kan. Sebab kita mula buat kajian, mula buat research. Pada waktu ini kawan-kawan sekalian, kajian-kajian dia buat di Harvard University, anak-anak yang cemerlang ialah anak-anak Cikgu Husaini yang ada anak-anak yang berada dalam emosi yang positif di rumah. Dan anak-anak perempuan yang dikatakan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sempurna, Cik Zainuddin, adalah anak yang tidak ada figure father. Dia tak ada ayah. Bukan ayah tak ada, ayah tu ada, tapi ayah sekadar ada fizikal aja. Sebab tu zaman-zaman sekarang saya ulang balik, the figure father. Seakan-akan dunia ni, kalau tanya pada research dibuat, tanya pada anak, apa yang anak nak pada seorang ayah? Dia ada 5, ada 4. 1, adakah ayah sibuk-sibuk di luar, mak kat rumah? Yang kedua, adakah ayah tak boleh senyum? Ketiga, adakah ayah tak boleh menangis? Keempat, adakah ayah tak boleh minta maaf, Cikgu Husaini? Anak dia nak benda tu. Anak nak mak di rumah, ayah di rumah. Pada mak kerja, ayah kerja sekarang kan. Dan anak nak ayah, nak nampak ayah tegas, tak boleh senyum ke? Sebab anak akan tengok air muka, cik. Tengok air muka. Air muka, dahi, mata dan bibir. Yang ketiga, ayah buat salah, tak boleh minta maaf ke? Dan ayah tak boleh menangis ke? Okey, jadi kita akan kupaskan hari ini the current trend family yang holistic. The current. Sebab dia the problem saya bercakap soal diri saya sendiri. Saya sebagai seorang lelaki dah bermenantu, Cik Zainuddin dah menantu dah. Kita sekarang nak mula cucu pula kan. Anak dah tak ada sekolah rendah dah. Kalau ada pun last kat sekolah menengah. Kita punya Cikgu Husaini dengan environment berbeza. Nak tunggu anak depan sekolah dah tak ada dah. Dah habis zaman tu kan. Okey, jadi kita nak buka mukadimah dan program saya di TV1 pun sekitar berkenaan dengan remaja, di Sinar Harian, di Mingguan Wanita pun saya di Astro tempoh dekat 2 tahun dan saya di TV1 tempoh yang panjang. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau tuan-tuan lihat pada kemenjadian ini, di mana mula Cikgu Jinggo? Saya mula kat sini. Saya nak buka mukadimah dulu tempoh sejam ni, saya mula kat sini. Tuan-tuan jelas kan? Okey, sebelum tu, saya paksi saya mudah. Ini adalah saya sekali lagi, nak share sikit slide saya up and down. Saya di antara orang-orang yang bercakap soal bila cakap soal menjadinya anak kita, paksi saya mudah tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak earn sesuatu di bawah, kita nak anak kita menjadi. Untuk menjadi Cikgu Husaini, punya konteks dia macam ni. Dia kena enjoy. Pertama sekali sebab saya di antara orang-orang yang yakin Cik Zainuddin. Kalau kita pergi ke pasar malam nampak orang jual belon kan, biasa kat pasar malam orang jual belon, warna apa lepaskan naik ke atas? Merah, kuning, biru, terang-terang. Tiba-tiba orang datang, budak tanya, "Pakcik, kenapa lah banyak-banyak belon tak ada warna ireng? Ireng tu apa dia? Hitam, tak ada warna hitam. Adakah hitam tak naik?" Jawapan pakcik tu, yang menaikkan belon Cikgu Husairi bukan warna belon, cikgu.
tapi isi dalam belon. Nak begitu semua kawan-kawan kita yang menonton hari ini, 90 orang, hebatnya anak kita bukan soal kelas depan, kelas belakang, tinggi, rendah, gemuk, pendek. Dunia tak tanya pun. Setuju dengan saya cikgu? Cik Muhammad Taufik, nama baru ke? Okey, dan saya buktikan cikgu saya ni, pertama sekali, ini adalah saya. Ini adalah saya sebenarnya. Pada tarikh 2018 saya dijemput untuk bercakap di sinar harian. Seluruh Malaysia tengok saya pada waktu itu. 63. Dan saya adalah budak kelas belakang. Saya kalau orang Perak panggil ni cikgu, Dorian Mangkor cik kamu cik ni. Dorian Mangkor. Tak jadi. Dekat sekolah ni saya kena kejar dengan cikgu aja. Tapi saya percaya tuan-tuan dan puan, bila tuan-tuan nak jadi hebat, ini adalah sekolah terakhir saya. Saya nak share kau, ini adalah sekolah terakhir saya. Dan saya nak buktikan kepada Cikgu Husairi, kepada semua kawan-kawan yang buka kamera ni, saya nak tegur sikit ni, pada Puan Juwita, anak kita tidak pernah gagal, Puan Juwita. Kalau tuan-puan puan rasa, alamak anak aku biasa-biasa, kelas biasa-biasa, tapi saya ulang balik, musuh utama anak kita ialah bila mana kita membanding-bandingkan dia. Setuju dengan saya tak? Setuju tak? Bila mana tuan-tuan membanding-bandingkan anak-anak kita, dia berlaku dua benda. Semangat juang, semangat bersaing. Berjuang okey, bersaing dendam. Puan Juwita Arifin, saya mungkin sebahagian Cik Taufik, saya belajar bidang early childhood di UM sekarang lah kan. Sebab saya memang nak belajar Cik Taufik. Ayah saya dulu, ya Allah, ya Tuhanku, macam John Cena. John Cena, kenal tak Puan Juwita, kena John Cena ke? John Cena campur Hulk Hogan, campur Triple H, campur Undertaker. Garang menor, kata orang Perak kan, garang. Sebab tu bila saya buat kajian, macam kura-kura ni kan, kura-kura ni kita beli Puan Juwita, kita ketuk dia. Dengan harapan dia keluar kepala. Dia keluar kepala tak Puan Juwita? Keluar kepala tak? Ketuk keluar kepala tak? Kata orang Perak, mana maunya. Semakin tuan-tuan ketuk anak kita, dia masuk kepala ke dalam. Semakin diketuk, bangunkan anak PDPR, semua haiwan zoo keluar. Semua haiwan zoo keluar. So, anak kita hebat Cik Zainuddin. Sebab kita ketuk tak keluar. Tiba-tiba cikgu saya ni, dia ambil lilin pasang ke depan ni. Cikgu, tolong jawab Cikgu Syari. Pasang lilin, kura-kura tu dapat apa cikgu? Sakit eh? Dapat apa? Pasang api, dapat apa ke kura tu? Panas lah, panas. Panas. Okey, dengan panas tersebut, Puan Darmin, kura-kura itu keluar cikgu tanpa diketuk. Faham tak Puan Juwita Arifin? Kita ketuk anak kita macam radio rosak. Radio rosak tak keluar suara ketuk Cik Zainuddin. Mana mahu makin rosak. TV tak keluar gambar di kampung kan. Tanpa. Tak keluar. Macam tu the holistic. Saya bercakap atas dua faktor. Satu segi akademik. Kedua saya mengalami sendiri. Bagaimana kesan dibandingkan. Sebab tu tuan-tuan tengok kenapa sekarang ni saya buka warung makan sahabat dekat Chocolate Road. Ini tempat, inilah sekolah saya sekarang. Nampak macam wow, Cikgu Jinggo, di mana cikgu? Chocolate Road. Saya punya keinginan saya Puan Rovita untuk bangun, nak sedarkan kepada Malaysia, mak ayah, stop labeling. Cikgu tolong mute. Stop labeling. Stop labeling, Puan Ramis, stop labeling. Dan saya buka warung makan, saya bersama dengan kawan-kawan saya di Chocolate Road. Ini apa yang berlaku setiap hari. Ini sekolah kami Cik Zainuddin. Datanglah mengetes sekali. Pukul 4.30 ni saya ke situlah. Kita bantu nak sedarkan masyarakat bahawa secara praktikalnya mak ayah ni ada 4 kategori dia bila cakap soal perubahan. Satu, parent-parent yang tahu tentang ilmu parenting dan bertindak. Yang kedua, tahu tak bertindak. Yang ketiga, Puan Juwita, tahu tak bertindak. Yang keempat, tak tahu dan tak bertindak. Saya nak pecahkan satu Cik Ramesh. Pertama, tahu dan bertindak ilmu parenting. Dekat Malaysia, tidak ada satu institusi bercakap soal bagaimana untuk mendidik anak. Cuma saya nak jelaskan, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Anak kita berada zaman digital, dia menganggap bahawa mak ayah ialah pendatang asing dunia mereka. Okey, saya ulang balik Puan Juwita. Apa dia satu? Mak ayah yang tahu dan bertindak. Cik Zainuddin, tahu tak bertindak. Tahu. Yang ketiga, tak tahu tapi bertindak. Ini bahaya. Yang keempat, tak tahu dan tak bertindak. Cikgu Syari, ni orang muda ni. Cikgu Syari anak sulung berapa tahun cikgu? 11. Muda lagi. Ini baru. Ini. Duk bawa ketiak mak ayah lagi kan. Cikgu kongsi pengalaman Cik Ramis. Cik Ramis anak sulung berapa tahun Cik Ramis?
21 tahun. Yes, lebih kurang umur kita. Okey, cikgu sekalian. Jadi apa yang berlaku pada sini? Saya nak stop di sini kejap. Saya nak buka minda dulu. Pertama sekali, bila cakap soal perubahan, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan, anak kita amat-amat hebat. Tetapi ikan itu hebat dalam air, bukan panjat pokok. Betul Cik Zainuddin? Ikan sepanjat pokok mana boleh? Ikan dalam air. Ikan sebab saya daripada budak kelas belakang. Terus terang saya beritahu ke kawan sekalian, pada Cik Tiru, saya frust sebenarnya. Saya frust, sangat-sangat frust. Sebab tu bila saya masuk universiti, sekarang tinggal kat Bangsang lah kan. Saya betul-betul pun cerita, saya buat kajian pasal apa? Ayah. Saya mengkaji the figure father tu sendiri. Dulu kita terperangkap budak kelas belakang pendek, hitam, dah hitam. Oh ngam lah tu kan. Ya Allah Cik Zainuddin, awet kena reject aja kat sekolah kan. Kena reject kat sekolah. Kalau pendek, hitam kan. Tapi saya bagi tahu pada cikgu-cikgu yang bersama saya, beri inspirasi. Cikgu, Puan Ravita, cikgu ke parent? Cikgu ke parent? Ravita Fakash. Parent. Saya parents. Cikgu. Yes, nak bagi tu start from now, stop labeling. Pertama sekali kena pastikan anak kita enjoy. Anak kita enjoy. Nak bagi dia enjoy macam mana? Satu, saya bagi ada 4 cara untuk ubah anak. InsyaAllah saya izinkan, saya berkongsi. Satu, anak kita suka berubah dari suka kita. Jadi, anak kita suka berubah kalau dia suka kita. Yang kedua, anak kita tak berubah. Nasihat, Puan Wanita. Nasihat dengan contoh, bukan nasihat by action. Jangan nasihat semua haiwan zoo keluar. Kan? Semua keluar. Segala badak, sumbu, buaya semua keluar. Yang ketiga, tak buat juga cik ni. Reward, bagi hadiah. Ada 3 cara. Yang keempat, bagi hadiah. Kalau masuk PDPR, nanti mak bagi main game lebih sikit. Contoh begitu. Reward base. Tak buat juga, Kawita. Ancaman. Macam sekarang kan, siapa tak ada dapat 2 dos tak boleh balik kampung. Itu apa tu? Ancaman namanya kan. Okey, yang last sekali cikgu Syahri, barulah punishment keluar. Punishment tu rotan keluar. Rotan yang terakhir, cikgu iPhone yang terakhir, ke mana pergi tu? Bawa kereta, adakah merentas sempadan? Bukan ya? Okey, jadi last sekali cik ni Zainuddin, punishment. Rotan keluar. Tempat tu dikatakan orang Melayu, pantang larang orang Melayu dan mungkin Malaysia meletakkan rotan tempat tak nampak, cikgu Syahri. Rotan kena, tapi bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Yang pertama, kita kena betul-betul pada waktu ini, Puan Ravita, saya bercakap atas kapasiti saya lah. Saya banyak terinspirasi dengan banyak filem-filem Tamil lah. Terutama Jotika, Vijay, The Singer. Vijay banyak saya tengok filem Vijay. You tengok. Saya terkesan dengan filem, apa tu Jotika punya filem yang jadi guru besar tu, siapa nama filem apa tu? Rakshasi. Ya, you tengok. Sampai sekarang cikgu. Wah, saya pun terpaksa lah download lagu ni, nak dengar lagu ni kan. Ini lagu filem apa pun tak tahulah ni. Saya pasang aja, ni lagu apa ni. Yes. Wow. Sebab anak saya pindah filem Tamil kan. Okey. Apa tu? Filem apa tu? Kembali. Ya. Bermaksud yang pertama tuan-tuan puan, sebab saya yakin percaya kita kena jadi parent yang anak suka. Saya ulang ni, pilihan tak ada. Anak suka kita. Sebab anak suka kita ni bukan pada fizikal, bukan pada tua muda, bukan pada duit kita. Soal anak perlukan kita, cikgu. Waktu PDPR ini, saya ulang balik pada pentadbir guru besar, diperlukan 3P, cikgu. 1, play, plan and pray together. Apa Puan Wanita? Play. Pada waktu ini, kita kena banyakkan bermain. Dikatakan ibu ialah caregiver. Ayah playmate. Cik Tudin ingat Cik Tudin sama kecil-kecil main apa dengan ayah? Main kuda-kuda lagi, lagi main jongkan-jongkit dengan ayah kan. Sekarang tak ada. Sebab tu saya bagi tahu pada rakan-rakan di SK Sentul. Betul. Cikgu Razif? Lasal Sentul. Sila jumpa Cik Zainuddin kat sekolah lama dulu. Betul. Dia kena play. Bermaksud saya bercakap soal Ravita. I prove myself. Saya buktikan pada saya. Saya pernah mengajar, ini buku saya sebenarnya. Saya pernah mengajar dalam penjara. Untuk buktikan, cikgu, biar you cakap, no, datang penjara. Buktikan betul-betul, method ini betul-betul berkesan untuk ubah anak ini. Dan kefahaman saya mudah, cikgu.
Dunia tidak pernah bertanya anak tonton mula kat mana. Dunia tidak bertanya PDPR berapa lama. Yang penting keputusan. Akhirnya 2 orang PSPM 6A Cik Zainuddin. Wow, viral sekejap nama Cikgu Jinggo. Dia taklah popular kan, tapi popular bidang saya lah. 6A Cikgu Husairi nak bagi tahu anak murid cikgu. Hebat. Tapi yang paling penting, enjoy. Enjoy, jangan ketuk dia. Yang kedua, akhirnya Cikgu Jinggo, saya alhamdulillah dijemput lagi masuk penjara. 7 Julai, Cikgu Jinggo datang lagi ke penjara, Cikgu. Sebab kita nak dapatkan tips macam mana, Cikgu, macam mana. Sebab sekarang ni macam mana pastikan mereka ini luar biasa. Sebab kefahaman saya mudah. The hot balloon tidak akan naik tanpa ada api di tengah. Wan Ravita. The hot balloon. Api itu apa dia? Kehangatan emosi. Kehangatan, seperti dia play, plan and pray together. Kita bercakap soal the current trend. Bercakap soal anak-anak digital. Kita bukan cakap soal zaman-zaman kita, kemudian zaman-zaman kita, zaman-zaman Comeback, Week Moro, Little House on the Prairie, apa dia, MGR, lama-lama kan, Wayang Padang, cerita lama. Sekarang anak-anak sekarang, dia tak tengok TV, tengok apa? Netflix kan. Jadi, konsep, the idea sekarang, tuan-tuan, the enjoy factor. Dia enjoy, sebab tu, play, plan and pray together. Mau tak mau, saya ulang balik, kembalikan fitrah bermain. Setuju dengan saya, Puan Ravita? Yes, stop labeling. Stop labeling. Sebab saya yakin, sangat-sangat yakin. Bila tonton, memang caranya betul, kaedah salah. Bila tonton membandingkan anak-anak, saya ulang balik, seakan-akan menjadi dua benda. Semangat juang bersaing. Jangan sebut nama orang-orang tertentu. Nak bandingkan dia, Cik Zainuddin, bandingkan dengan diri dia sendiri. You tengok Michael Jackson kan? Michael Jackson dulu, The Jackson cakap, Michael, you not my son. Hidung besar kan? Hidung besar. Sebab tu bila mana Michael tu buat filem, buat lagu Billie Jean, apa yang dia buat Cikgu Husairi? Buat hidung dulu. Bermaksud cikgu tengok, ini adalah saya. Dan terus terang saya tak malu bagi tahu, saya mangsa labeling, Puan Ravita. Saya diasing-asingkan dalam keluarga. Sehinggalah saya datang Kuala Lumpur, saya menjadi lost in Coket. Ini ialah TV3 penasihatkan. Harun Abu Bakar, I'm homeless. Saya adalah homeless, Cikgu Husairi. Zaman-zaman Cikgu Khairudin, tutup mulut Cikgu Khairudin. Zaman-zaman panggung anniversary, zaman-zaman apa lagi, bas mini. Saya datang Kuala Lumpur, saya ulang balik. Keinginan saya satu saja. Saya nak buktikan kepada ayah saya. Dalam dunia ayah tidak pernah ada orang gagal, Cikgu Husairi. Tak pernah ada orang. Sebab tu Cik ambil form 6 dekat Yayasan Nanda tu. Yayasan Nanda tu. Kerja pam minyak dekat ni. Belajar. Saya nak bagi tahu Puan Ravita, ya Allah Tuhanku, saya punya speed, saya punya belajar, Tuhan yang tahu. Akhirnya saya sampai ke luar negara lah sampai sekarang. Saya ulang balik. Jadi nak bagi tahu pada kawan-kawan sekalian, pertama dia kena enjoy. Bila anak kita enjoy, dia akan easy. Bila anak kita enjoy, dia akan easy. Sebab tu saya percaya, sangat-sangat percaya pada waktu PDPR ini, parent-parent, saya ulang balik, kajian-kajian dibuat di Amerika sendiri pun ditanya tentang ilmu-ilmu parenting. Ternyata mereka meletakkan parenting itu adalah kerjaya yang amat-amat stres. Sebab anak-anak kita sekarang sampai tahap ini, kawan-kawan sekalian. Ni Cikgu Husairi, ini dia anak kita sekarang sampai tahap ni. Seluruh dunia macam ni. B, boring. B, anak kita dah boring, semua boring. Cik Zainuddin pasal ketiga ni, dia lagi boring. Tengok pinggan mangkuk, tengok PUBG pun dah bosan. Tengok Roblox pun dah bosan. Dengar lagu BTS pun dah bosan, cikgu. Dia dah mula bosan sekarang. Sebab tu saya yakin dan percaya sekadar pandangan peribadi saya lah. Kerajaan nak buka sekolah, Cik Zainuddin. Sebab anak kita lost generation kan. Nak buka sekolah kan. Sebab dia atau part dah boring. Dan dia rasa dia sunyi. Dia sunyi sangat. Tanya budak sekolah. Cikgu saya rindukan, cikgu rindukan Pak Gad, rindu Makcik Kantin, rindu YDP BIBG. Dia rindu rumput padang sekolah. Dia rindukan 2 tahun, Cikgu Husairi. Ada 2 tahun tak? 2 tahun mereka hilang. Dia rindu. Jadi dia bila mana dia rindu itu, dan dia jadi agresif sekarang. Dan dikatakan sekarang ni, keadaan bunuh diri hampir 1,600 orang, tak salah saya, umur 15 hingga 18 tahun. Anak-anak kita dah stres. Dia mudah stres dan tired. BLAST, anak kita sekarang. Termasuklah anak saya, Cik Zainuddin, sekolah Samad tu kan. Yang sekolah Samad nak marah pun tak jadi, tak marah pun tak jadi, sebab dia memang macam tu.
Tema macam tu. Jadi saya yakin sekarang ni saya bagi tu pada semua kawan-kawan saya, pada Puan Fatur Aiman, buka kamera saya tegur. Siapa buka kamera saya bagi buku lah. Ada buku ekstra. Cik Zainuddin tentu dapat buku, saya tentu dapat buku, tapi kena belanja dekat Mahbub. Mahbub. Okey. Di mana tadi? Hilang dah. Sebut Mahbub hilang dah. Rindu kat Mahbub juga. Rindu kat Mahbub Cikgu Syari. Tengok mamak main Mahbub tu dekat 2 tahun. Tengok Cik Ramis. Tandori Mahbub. Tengok saja. Sekarang dapat peluang baris. Okey. Jadi BLAST. Di kala ini, kalau tuan-tuan tekan dia akan jam, cikgu. Dia akan jam. Dia akan menolak. Sebab tu kadang-kadang dia bukan soal sekolah lagi, Cik Zudin. Dia, anak saya yang perempuan ada seorang sekolah asrama penuh pun dah mula merontak. Sebab tu saya bagi tahu kepada kawan-kawan saya, okey tak apalah, kita follow lah. Nak buka lah SOP kita ketatkan sebab anak dah jam. Sebab tu saya dengar kawan-kawan saya cakap kan, ini cerita saya je lah kan. Tahun ni mungkinlah Cikgu Zainuddin akan buka sekolah lah, bukan sekadar tahun peperiksaan sebab anak kita lost kat sini. Okey, jadi semua simptom-simptom ini kawan-kawan sekalian, anak kita sampai tahap ni. Jadi pada waktu ini kawan-kawan sekalian, Cikgu Husairi, Cik Ramesh, anak kita kat sini. Dia malas. Subjeknya BLAST, dia jump dia emosi dia touch emosi dia down. Dia protes dengan bentuk malas, cikgu. Dia protes bentuk malas, menunda-nunda. Kelas PDPR kadang-kadang pukul 8, pukul 9 baru masuk. Betul Cikgu Husairi? Dia lambat. Dia mula beralasan, alah mama tak apalah. Ini PDPR je, adik tak boleh lah. Kata orang Perak apa, Cik Zainuddin? Mana mau beralasan. Cik Juwita macam menung semacam macam anak malas ke? Betul kan? Betul Cik Juwita. Betul. Anak kita nak salahkan anak tak adil. Sebab dalam dunia tidak pernah ada orang gagal tu proses. Seterusnya anak kita dah mula rasa apa, Cik Juwita? Dah mula lalai. Dia homework tak hantar, sementelahan lagi. Kalau kita buat tak tahu. Jadi pada waktu hari ni rakan-rakan parents, saya ulang balik, anak menghadap laptop, jangan tengok kat tangan ada apa. Kadang-kadang Cik Zainuddin, ya cikgu, ya tengok. Dekat tangan ada main PUBG. Kadang-kadang bagi top up RM10, RM8 untuk main game, RM2 untuk PDPR. Mana maunya cikgu? Terbalikkan tak apalah. RM8 PDPR, RM2 main game tak apa. Dia terbalikkan. Betul Parawati, betul kan anak sini. Yes, macam saya pun sama. Wow, rumah kita ada wifi, lambat payah wifi Cik Zainuddin, ngamuklah dia. Lambat payah wifi, lambat. Dia dah mula agresif dan MAL dan seterusnya. Saya nak bagi tahu kawan-kawan anggapan salah. Saya nak bagi tahu pada waktu ini kita sebagai coach lah, macam main bola. Anak kita masuk padang kan. Macam mana kalau masuk, kita adalah penonton ataupun coach tepi padang. Sedarkan mereka bahawa dalam hidup ni Allah jadikan peristiwa. COVID-19 adalah peristiwa. Kat sekolah belajar oleh exam, kemudian dunia luar sekolah, exam dulu. Jangan pernah Puan Juwita ada anggapan salah. Cikgu Jinggo pun boleh berjaya. Orang dalam penjara pun tak apa Cik Zainuddin, ini salam perkenalan sejam. Nak panjang kena 2 jam. Nak panjang 2 jam. Okey, sebab kita ada pengalaman dan saya juga ada pengalaman. Saya minta maaf lah. Saya pernah kehilangan anak, Cikgu Syari. Saya ada pengalaman kehilangan anak. Anak hilang ini, Puan Juwita, bukan kematian, penceraian. Jadi saya bila mana berlaku penceraian itu, saya mula mikirkan. Pertama sekali saya 3M. Mengaku, menerima, modify. Mengaku aku bermasalah, menerima aku bermasalah dan modify aku bermasalah. Macam mana saya adjust Cik Zainuddin? Saya adjust bertaut kembali Cik Zainuddin. Dia punya cerita trust yang hilang tu, saya boleh Cikgu Husaini, saya menggunakan semua kekuatan apa yang saya ada, saya pautkan balik, rangkumkan balik anak-anak yang mungkin mula ada perspektif. Sebab dulu saya kat PLKN lama, sibuk jaga anak orang, lupa jaga anak sendiri. Okey Puan Juwita Okey, jadi anak kita kat sini dan saya nak share satu benda yang paling best sekali. Farid ada bersama saya, Farid. Ini bila tuan-tuan nak bercakap soal PDPR, anak kita malas, saya nak kongsi satu benda Okey, dia macam ni. Bila tuan-tuan dah jelas, sangat-sangat jelas, enjoy, easy. Bila enjoy, dia akan easy. Bila easy, dia akan excellent. Bila excellent, saya ulang balik, anak kita akan earn something, cikgu.
Dia akan earn something, dia akan earn something, akan earn something, akan earn something. Enjoy, easy, actually we earn something. So, sekarang macam mana kita nak mulakan? Macam peran parent, insyaAllah saya akan kongsikan di sini. Bila tuan-tuan dah mula menerima, mengaku dan kita nak modify sama-sama. Okay, ini cerita dia. Okay, saya ulang balik, kawan sekalian. Saya mulakan dengan method ini. SCORE. Dalam konteks parenting. Kita nak kita menerima, mengaku, modify. Perubahan tidak akan berlaku. Saya andaikan macam botol ni. Botol ni air tak penuh, tak penuh cikgu. Kita mulakan apa yang kita ada, Puan Jawita. Hargai apa yang kita ada. Kita kena hargai anak kita 2A, 2A lah, 3A, 3A lah. Mulakan apa yang dia ada, hargai apa yang dia ada. Yang kosong siapa nak penuhkan? Yang kosong circle penuhkan. Yang penting amati anak kita kurang apa. B, belajar dalam bidang apa anak kita kurang. Dan C, cari guru. Sebab tu hari ini saya ulang balik Puan Ravita, Puan Cikgu, circle PIBG amat-amat penting untuk penuhkan sama-sama botol ni. Burung tak terbang tinggi seekor-seekor, burung terbang berkumpulan. Semangat Cikgu Jinggo ni. Lepas ni jenuh lah. Kena pergi murut lah Cikgu ni. Sebab saya lama di PLKN dulu, saya cakap macam ni. Kita kena mula Cikgu Ravita, mulakan apa yang dia ada. Jangan mulakan sudut pandang orang lain. Anak kita mungkin 2A, anak kita mungkin 3A. Tuan tengok anak jiran sebelah 6A, mana maunya. Mulakan, dan saya yakin tuan-tuan puan, anak kita mampu dipenuhkan. Kemampuan hidup manusia Puan Juwita, dia mampu penuh. Tetapi kemampuannya, kekuatannya, strengthnya kat sini. Penuhkan dengan circle. Okey, jaga macam ni. Okey, sebut soal skor. Pertama sekali, rakan-rakan parent bersama saya bila kita cakap soal kita nak pastikan bahawa perubahan berlaku. Pertama, perubahan tidak akan berlaku kalau tak ada 3M. Menerima, mengaku, modify. Perubahan tak akan berlaku tutup ni. Kalau tutup ni Cikgu Nurdin, tak nampak air Cikgu. Ini parent-parent yang minta maaf, saya beritahu. Cikgu, mana anak saya ada masalah? Anak saya ditutup ni. Dia cuba tutup. Sebab tu dalam konteks jaga pendidik lah. Kadang-kadang bila cikgu panggil anak kita ke sekolah, tak mengaku. Mana mungkin? Faham tak Puan Ravita? Jangan marah Ini secara umum. Anak saya pun buat salah dulu. Dekat sekolah Samad tu. Dekat sekolah Samad saya beritahu pada pengetua, cikgu, hukumlah anak saya, cuma jangan sebut nama dia kat perhimpunan, dia malu. Hukumlah anak saya, jangan sebut nama dia. Ni Udin, dia jadi tauke Instagram. Budak sekarang tauke Instagram yang kutuk sekolah. Ini anak bila tak tengok, alamak anak Cikgu Jinggo. Cepat-cepat mengaku je lah. Cikgu pengetua, saya mengaku tu anak saya. Dia cekap tangan dia laju kan, buat IT ni. Tapi nak hukum jangan sebut nama dekat perhimpunan cikgu saya ni. Dia malu. Okey, jadi terutamanya bila anak kita buat salah, mengaku, menerima, modify. Mengaku, menerima, modify. Jom kita sama-sama berkongsi. Kita start dengan O, bukan S. O ini apa dia? Outcome. Kita nak apa? Sebab saya yakin tuan-tuan puan, the outcome ini ialah kita punya goal keluarga kita. Kalau tak ada goal, saya yakin percaya untuk young parent, Puan Jawita, ni anak ke berapa kat sekolah ni? Anak sulung berapa tahun? Sulung form 5. Ya, form 5. Wow. O ialah goal, matlamat. Yang pasti saya ulang balik, matlamat keluarga wajib ada. Puan Jawita, matlamat anak kita juga masih ada. Musuh kedua anak kita Cikgu Husairi. Satu, labeling. Yang kedua, bila mana kita menghidupkan matlamat kita dalam perjalanan dia sebagai seorang pelajar. Tak boleh ke? Boleh, tapi bukan paksaan. Kau mesti jadi macam ni, kau jadi macam ni, kau jadi macam ni. Sebab tu kadang-kadang dekat Taskal tadika pun ada tuition, Cik Zainuddin. Kat Taskal, sebab bukan semata-mata, sebab saya bagi tu berdasarkan parent, zaman dah berubah. Dulu orang cakap soal IQ, EQ, PQ. Zaman sekarang orang cakap soal apa, Juita? AQ. The Adversity Conscious. Kemampuan untuk berhadapan dengan kesulitan. Kita akan sulit dalam tempoh 2-3 tahun lagi. Mungkin sulit, susah. Sekarang hampir 1,500 orang yatim piatu sekarang. Susah sekarang. Jadi kena diajar anak tentang susah.
Betul Cik Zainuddin? Dulu susah kan? Susah. Anak sekarang susah tak? Tak susah. Tak susah. Tak susah. Macam anak saya pun sama. Okey, jadi P pertama, pastikan matlamat yang very personal. P kedua, matlamat anak kita yang profitable, yang boleh capai. Dan last sekali profitable. Ketiga-tiga P ini akan mengikat. Tiba-tiba berlaku sesuatu yang tidak molek dalam keluarga kita, anak kita, tiba-tiba tuan-tuan tengok anak kita mula malas. Cikgu hantar laporan, anak puan, kita sibuk pagi petang kerja, suami kerja. Tapi tuan-tuan puan, saya tidak ada satu kuasa magic lah. Macam nak kawal anak Cik Taufik dikala dia PDPR kat rumah kan. Cuma kadang-kadang awareness datang pada information. Tiba-tiba berlaku S. S adalah simptom. Simptom ini adalah kita punya perasaan. Ya Allah, Tuhanku, nak mak rasa sedih, kecewa, marah, rasa geram. Jangan lama-lama sangat Puan Rawita kita marah pada anak. Jangan lama-lama sangat. Sebab tengok pada C. C apa dia? Cause, punca. Dia mesti ada punca. Dalam hidup, ni dah pukul 3 ni, berapa lama lagi ni? Ni baru mukadimah ni. Cikgu, saya ambil kau apa cikgu? 3.30 kan? Betul, tak apa jadi. Kita simpan. Kita kena jangan bagi habis. Nanti sambil-sambil kita berkebun kat sekolah, nanti kita simpan cerita. Kita sambil kebun kan. Saya pun ada kebun. Cikgu Syari, saya pun ada kebun. Kami berlawan kebun sekarang ni. Okey. Okey. Tiba-tiba berlaku sesuatu. Saya ulang balik. C. Kenal pasti punca, Cik Rawita. Kenapa anak kita menunda? Kenapa? Sebab dia belajar ni mudah. Belajar ini simptom ni mudah. Minat, perhatian, motivasi. Minat, perhatian, motivasi. Kenapa anak kita ada simptom malas? Sebab tak minat. Kenapa tak minat cikgu Syari? Sebab tas tak menarik. Untuk cikgu-cikgu yang bersama saya. Lepas tu kena buat ladap ni cikgu. Macam mana sebab dia tak menarik. Asyik cakap aja kan. Sebab tu anak kita Cikgu Rawita suka main game. Game tu ada visual, game tu ada auditory, game tu ada kinestetik. Cikgu Syari, kecuali zaman-zaman saya main Nokia. Main Nokia ada game. Bunyi Nokia lah, bunyi Nokia kan. Game mula. Sebab dia suka VAK. Sebab tu cikgu-cikgu saya ulang balik. Tarik minat pelajar. Sebab tu tanggungjawab parent Puan Cerita, sesekali minta maaf ya, jenguklah metod cikgu mengajar. Sebab di antara sibuk soal konten, dia ada kontak. Konten. Betul Cikgu Asyari? Saya sekarang nak berkongsi pengalaman. Konten kita ada banyak nak sampai banyak, tapi tak sampai. Sebab kontak tak kena. Betul tak? Asyik cakap aja Rawita. 2 jam cakap. Mau jam. Sebab tu saya suka nak share ke kawan sekalian. Sebagai contoh lah Cikgu Syari, sebagai contoh lah saya bagi buka kamera saya share satu method. Contoh macam ni lah Cik Kawita Satu contoh energizer. Satu jari kanan. Cik Nudin kita buat sama Cik Nudin. Kita buat sama support. Satu jari kanan, satu jari kiri. Digabung menjadi 2, jadilah jambatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Digabung menjadi 4, jadilah kamera. Klik. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Digabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Digabung menjadi 8, jadilah telinga rabbit. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Digabung menjadi 10. Marilah kita berdoa. Bermaksud Puan Jawita, dia kena ada interaktif. Sebab anak-anak ini adalah anak-anak digital. Sementelahan lagi dia belajar pun dengan digital. Sebab kita tak, Cikgu fikirkan cikgu ya. Puncanya di sini cikgu. Puncanya satu, saya ulang balik. Kalau buka kamera kita boleh share banyak lagi benda sebenarnya. Satu, saya ulang balik. Dia boring cikgu, dia boring dengan metod. Sementelahan Cikgu Husairi dah lama sangat di LAST. Sebab tu saya cadangkan pada rakan-rakan parent, rakan-rakan guru, jomlah kita sama-sama sesekali Cik Zainuddin, kita bedahlah buku-buku saya tu. Kita buatlah. Kita untuk ukhuwah sesama ni, kita bajetkan sayang lah. Bagi sayur sikit lah. Bagi sayur kat saya pun tak apalah kan. Hantar ke warung saya kan. Kita kena ada interaktif. Dia pertama, minat, perhatian, motivasi. Tuan-tuan dan saya kena betul-betul ada kemampuan tarik minat.
Puan Revita, saya akan share kejap lagi 10 minit saya akan share macam mana skill untuk tarik minat. Dan anak kita, dia penat. Penat, satu boring. Boring ni cikgu sebab tas cikgu. Boring sebab tas. Rita. Betul Rita? Boring sebab tas. Selain pemikiran dia. Tas. Dia terima benda tak. Sebab tu anak tak boring main game. Yang kedua penat. Penat kenapa Rita? Main game sampai 3 pagi. Mau tak penat? Jadi Rita, saya bagi tahu diri sendiri dan juga kepada kawan-kawan. Kawal akses internet. Letakkan wifi dalam bilik. Meeting keluarga. Tutup wifi pukul berapa? Jangan pukul 8. Anak stres, ambil tengah-tengah. Pukul 10 malam. Betul Cikgu Syahri? Tutup wifi. Biarkan wifi anak kita, Puan Hilmita, dia akan main game sampai 3 pagi. Pukul 8 cikgu buat PDPR. Dia akan duduk atas katil sambil on kamera tak buka. Kamera tak buka ni alasan je, kadang-kadang alasan kredit sebagai sebab dia tak bersedia. Sebab tu saya bagi tahu pemerintah, saya nak bagi tahu, saya tengok ada kawan saya punya sekolah lah. Dia buat apa? Anak pergi sekolah pakai baju sekolah. Dan dia buat lorong cikgu macam kantin. Makcik kantin teng, guru disiplin pun ada. Ayah jadi guru disiplin. Dia buat environment itu ditukar, meja ditukar sebab anak dah bosan dah. Kita kena make over Hilati, kena tukar keadaan. Meja tukar, suasana tukar. Dia dah boring pemandangan tu. Dia dah boring. Okey, jadi seterusnya Cik Ramesh, C, kenal pasti punca dan kita gunakan R. R tu apa dia? R itulah resources. Puan Revata, resources. Dah tahu anak kita menunda, alasan, dia mesti ada punca. Nak gunakan apa Revata? PIBG the sumber. PIBG the sumber. Tambah pula kita ada orang kuat PIBG Malaysia ni kan. Di VKS sekali kan. Ini otai ni. Saya nak buat program dengan Cik Zainuddin ni dah berapa tahun mengimpikan ni. Mengimpikan hari ini sebenarnya. Mengimpikan hari ini berapa tahun dah ni. Wow. Sebab PIBG. Sebab buruk kita kena salurkan the resources, sumber kita. Sebab tu tuan-tuan, bila anak kita bermasalah jangan simpan berdasarkan view sendiri. Dan seterusnya saya ulang balik, E adalah effect. So, now we move ke next level. Saya nak kongsikan tuan-tuan. Saya tak buka slide lepas ni. Jadi saya boleh buka soalan sikit. Jadi bila saya percaya, bila kemampuan ini mampu dizahirkan, ini yang saya buat. Sehinggakan kemampuan saya untuk keluarkan anak-anak ini dalam penjara. Dan saya, Cik Zainuddin juga bekerja secara keras dengan ADK. Bekerja secara keras juga dengan tempat-tempat yang tak jadi ni. Okay, now we move ke next level. Skill untuk mengurat anak. Okay, saya bangun sekarang. Saya nak cikgu Nisa buka kamera cikgu. Macam mana kita nak pastikan anak murid kita betul-betul enjoy untuk kelas PDPR besok. Okay. Ravita, jelas Ravita, the score method, score method. Sangat jelas cikgu. Jelas ya. Okey. Jadi bila mana berlaku masalah, Revita, please ada meeting keluarga. Okey. So now we move ke next level, skill bagaimana untuk convince cikgu. Convince itu mempengaruhi anak-anak. Okey, saya kongsikan satu method, namanya adalah GROW. Goal. Grow. Cikgu Nisa dah buka kamera. Cikgu Nisa kat mana tu? Ada kehijauan tu? Adakah dekat kebun Cik Zainuddin? Bukan ya? Bukan ya? Rumah. Rumah kat mana tu? Gombak je. Dekat je. Okey. Saya bercakap, cikgu, saya di antara orang-orang yang yakin berkali-kali saya beritahu. Anak kita tak gagal, Puan Ravita. The gagal adalah proses. Sebab tu orang Jawa cakap apa, Cik goblok tomatoes. Mana ada orang bodoh? Kalau pergi Indonesia cakap goblok, Cikgu Nisa kena marah cikgu. Mana ada orang goblok? Mana, sebab kita punya sistem saja meletakkan kelas. Sebab tu saya dekat Coket Road tu saya bagi tahu, itu lagi motivator kan. Siapa kau nak banding-bandingkan pakcik ni? Kita tak pernah tahu dia hujung dia macam mana. Okay, now we start, we grow. Okay, how to convince? G pertama, kawan-kawan saya yakin dan percaya pada waktu ini hampir 60 ke 70%. Dulu anak kita 8 jam, 16 jam dikatakan di luar, Cikgu Nisa. Sekarang anak kita 24 jam di rumah. Jadi kesilapan kita mencaturkan mereka hari ini
menjadikan mereka mangsa seumur hidup. Dulu anak kita macam bola jatuh dan melantun. Sekarang anak kita macam kaca jatuh dan apa dia? Pecah. Dia pecah. Dia akan pecah. Terutamanya kawasan-kawasan bandar macam Sentul ni kan. Saya punya rakan-rakan saya pun banyak hantar anak ke Sentul. Kita tengok berapa rapuhnya sistem itu. Anak-anak yang saya punya kawasan Coket lah hantar anak ke sana kan. Jadi anak-anak kita juga, Cikgu Huzairi, melihat kita macam iklan bergerak. Dia copy. Dia akan ikut kita. Dia akan ikut. Sebab tu parent-parent hari ni hati-hati dengan apa saja tindakan dia akan ikut. Jadi Cikgu Puan Helwita, so we start dengan GRO. G pertama. Bila tuan-tuan ada matlamat untuk mempengaruhi dia, matlamat untuk sama-sama membawa dia ke arah satu matlamat goal kita. Okey, pertama sekali saya yakin dan percaya. Orang family yang tidak ada matlamat macam main bola tiang gol tak ada. Dan matlamat yang paling baik Puan Juwita, Cik Ramesh, perbincangan bersama. Tempat bincang yang paling best sekali dikatakan di mana? Satu, selepas solat. Kedua, meja makan. Ini adalah waktu yang amat-amat praktikal Cikgu Nisa untuk berbual. Sebab tu pada dua-dua tempat ini, kalau tanya pada saya lah, switch off, matikan handphone. Di meja makan, matikan handphone. Di tempat solat. Ada ke Cikgu dia? Ada. Kadang habis solat, ada tengok phone. Ada macam tu, ada macam tu. Okey, jadi bila kita nak pastikan matlamat kita tercapai, okey, satu saya ulang balik, bagaimana kita nak jadikan seorang parent yang insya-Allah dengan izin Allah saya berkongsi yang disukai. Dia senang dengan kita. Pertama sekali adalah realistik. Untuk convince dia, Cik Hilmawati, Cikgu Fadilah kan? Betul Cikgu? Cikgu nak tackle anak murid Cikgu macam kita mandi sungai Cikgu. Macam mandi sungai, air masuk kepala, nak keluarkan air macam mana? Siapa dia jawab? Cik Zainuddin, mandi sungai, air masuk, nak keluarkan air macam mana? Masukkan air kan? Masukkan air. Sebab tu saya ulang balik, dia kontak lain repo. Sebab tu kena ingat, keinginan besar manusia, keinginan besar anak kita dua. Diberikan sekeping gambar kepada kita, gambar ramai-ramai Cikgu Fadilah, gambar ramai-ramai Cikgu, gambar ramai-ramai. Gambar siapa Cikgu cari dulu? Gambar diri sendiri ke gambar orang lain? Cikgu Fadilah tolong jawab. Diri sendiri. Yes, bermaksud semua orang nak penting Cikgu Huzaira. Semua Huzairi, semua orang nak penting. Kenapa nak banding-bandingkan dia? Bila semua orang nak penting. Semua orang mau penting. Mana gambar aku, mana gambar aku, mana gambar aku. Yang kedua, manusia suka orang sama Cikgu. Sebab tu macam kat universiti pun, Tuan Fatimah daripada awal sampai habis. Marah dengan marah, pondek dengan pondek. Dia akan cari orang yang sama. Sebab tu, rakan-rakan parent, Cik Khairuddin, bila kita nak memberi anak-anak, insya-Allah izin Allah, saya berkongsi Cik Waniza, kena pastikan dia sama. Sebab tu, saya dulu masa saya PLKN, saya kena jaga Indian community Ramesh. Maka saya tengoklah pada apa Chandra Mugi, The Boss, Vijay, sampai I love this song. Saya suka sangat lagu ni. Perkenalanlah saya dengan Vijay kan. Ya. Lagu apa tu? Lagu apa tu Ramesh? Lagu apa tu? Filem apa tu? Filem apa? Yes. Bloody pagar. Okey, bermaksud Cikgu, kadang-kadang benda ni macam kecil-kecil je. Macam anak sekarang kan, dia suka muzik. Dia suka muzik kan. Jadi cikgu-cikgu, bila kita buat live, cuba cikgu belikan satu alat nama dia V8. Murah je. V8 dia keluar muzik. Dia suka benda macam ni. Dia sama dengan dia. Cikgu, wow, cikgu dengan lagu BTS. Wow, cikgu dengan lagu Kepale. Kita mudah mempengaruhi. Dia ke pasal lagu pop, ya mana maunya. Kita kena masuk dunia dia. Dunia dia lah dunia macam ni. Muzik kan. Macam lagu-lagu ni saya pasang kan. Jadi kita kena banner repo. Banner repo serapat mana yang mungkin dengan anak kita, Puan Hilwati. Sebab macam kita mandi sungai, air masuk kepala. Bila kita banner repo ini, saya ulang balik. Macam contoh macam KJ kan. Tonton tengok KJ ni memang apa ni, dark,
tall, lagi apa Cik Ramesh? Handsome. Dia gunakan repo. Dia pergi jaga kementerian mana pun dia popular. Sebab dia gunakan repo-repo. Macam pakaian dia, slim fit, pergi hospital, pakai baju biasa-biasa. Sebab dia cukup bijak menggunakan repo. Faham tak ni cikgu ni, Cikgu Fadilah? Cikgu gunakan repo. Repo ini adalah satu metod masuk dunia mereka. Dunia anak-anak ialah bermain. Dunia mereka adalah bermain. Okey, itu satu contoh. Contoh je. Okey, apa yang saya buat? Sebab kajian-kajian dibuat, saya bagi tahu. Sukanya manusia pada manusia bukan pada faktor fizikal. Sebagai contoh kan, dekat UK dia buat kajian, Tuan Ramesh, dia beri soalan selidik lelaki dan perempuan. Satu soalan. Kalau kamu pilih pasangan hidup, pasangan bagaimana kamu nak? Ternyata jawapan dia, perempuan lelaki mencari perempuan bukan yang cantik. Mereka mencari perempuan yang pintar, yang bodoh-bodoh sikit. Bukan bodoh ya, bodoh-bodoh sikit. Sebab lelaki the authority. Perempuan pula mencari suami, Hilwita, bukannya sadar macam patah hamil tu. Dia nak cari lelaki yang dependable. Boleh diharap. Bermaksud ke segala hidup manusia ada kaitan besar dengan emosi dia. Sebab tu bila tuan-tuan nak tackle orang, kadang-kadang Cik Zainuddin tengok Mak Rempit. Mak Rempit dengan Tayar muka dia sama je. Tapi awet lawa. Awet lawa. Ayat apa dia pakai? Emosi. The hot balloon tidak akan naik. Cik Empan Riwati, the emosi yang positif. Contoh macam ini kita. Ini anak kita. Di tengah-tengah antara kita dan anak kita, ada emosi. Dan kita melaburkan saham emosi itu setiap hari. Dikala berjumpa dengan dia. Soalan saya pada Cikgu Haniza. Haniza ke cikgu ke parent ni? Ya, cikgu. Tackle anak murid cikgu dengan emosi yang positif. Cikgu, orang melabur nak untung nak rugi, Cikgu Haniza? Untung. Macam mana kalau emosi ni rugi? Sebab tu ada istilah Cik Ramesh, lost child. Sekarang ni ada istilah yang selalu dibincangkan, anak-anak sekarang dah hilang dia punya love sick. Hilang love sick bermula dengan hilangnya love bird. Cik Ramesh, love bird, burung bagi makan kan. Tiba-tiba anak tidak depend pada kita lagi. Maka hilanglah love sick, Cikgu Nisa. Love sick daripada dia, rindu pada mak dan ayah. Tak rindu kau balik ke, tak balik ke, aku tak kisah. Janji wifi bayar. Cik Revita, Pak Revita, love bird versus love, apa tadi? Love sick. Anak sudah hilang rindu. Anak sudah tak kisah. Okey, jadi bagus Juwita kan. Kajian-kajian dekat Jepun, peluklah anak lagi lama. Okey, jadi apa ni? Untungkan bila dia rugi, dia akan teranjak. Cikgu, bila dia rugi emosi Cikgu Puan Hilwita, dia tak minat. Aku tak minat kawan dengan kau. Aku tak minat masuk kelas cikgu tu sebab cikgu tu tak untungkan emosi aku. Cikgu Nisa, Aniza macam mana untungkan dia? Okey, sikit masa lagi. Tulis 3P. 3P. Tolong tulis 3P. Tak cukup nanti boleh tag saya kat Instagram saya. P yang pertama. Cikgu Haniza ke Puan Haniza? Cikgu kan, cikgu? Yes, cikgu. Ya. 3P, cikgu. Satu, cikgu. Untuk menguasai anak kita dan anak murid, yang pertama, penerimaan. Terimalah mereka seadanya. Sebagaimana saya katakan, cikgu, manusia suka diri sendiri. Tegurlah mereka, cikgu. Tegurlah mereka. Sebut nama mereka. Sebab tu kalau kelas online pukul 8, cikgu buka 7.30 agar boleh berbual, cikgu Zairi. Kalau ada line, berbut, manusia ni suka nama ditegur. Sampai kadang-kadang, cikgu sebutlah nama saya, cikgu. Sebut nama saya, cikgu. Dia suka nama dia sebut. Sebut juga background dia. Sebutlah, macam tadi Cikgu Nisa, apa latar belakang, sebut. Dia suka. Dia lagi kerap, lagi suka. Cikgu, sukakan saya. Yang kedua, saya ulang balik. Persetujuan. Ini adalah faktor-faktor emosi. Kalau kita tak setuju dengan dia, dia akan teranjak ke belakang. Sebab itulah konteks hari ini saya yakin dan percayakan kawan. Persetujuan yang terakhir. Apa yang saya buat? Tulis yang terakhir adalah penghargaan. Kawan-kawan sekalian,
penghargaan kalau di Denmark dan juga di Denmark dan juga di salah saya di Denmark dan Finland, negara itu tidak ada lockdown Cikgu Husairi. Tapi mereka tak keluar rumah. Tak ada lockdown sebab mereka dengar buat. Sebab soalnya ialah mereka dah mulakan didikan start from early childhood, 0 hingga 5 tahun. Dan yang terakhir pada saya, insya-Allah saya akan gunakan ruang yang terbaik ini, GROW. W ialah willpower. W ialah willpower. Last sekali pada saya nak kongsikan perkataan ini. TRUST. Okey, kawan sekalian jelas ya. Dia banyak faktor kemenjaraan anak, di antaranya yang kerap dibincangkan dekat dunia hari ini tentang pola asuhan. Pola asuhan ini Cik Zainuddin ada 3 pola asuhan. Sama ada pola autokratik, parent-parent yang garang. Kau hidup dengan matlamat yang ayah tentukan, dan anak-anak ini, ini Puan Ravita, dia akan jadi the Peter Pan syndrome. Anak-anak yang hidup dengan banyak sangat SOP. Dia akan jadi Peter Pan. Macam mana tau? Peter Pan ini remaja lelaki yang tidak pernah dewasa. Semua mak, semua mak ayah tolong Cikgu Husairi. Yang perempuan pula Cikgu Husairi jadi Cinderella syndrome. Cikgu Nisa, tahu Cinderella cikgu? Tunggu putera Charming datang. Tolong mak, tolong mak. Dah kahwin pun, mak jerang air macam mana? Nak buka tong gas macam mana? Sebab tu pada kawan-kawan sekalian Cik Harudin, pada waktu ini, biarkan anak kita Cikgu Niza umpama seekor ulat beluncas keluar ke pompong. Biar kau susah. Sebab tu kajian-kajian dibuat di kolam renang. Di Amerika kajian dibuat. Diletakkan mak dan ayah dan anak di kolam renang. Dia tengok kat mana mak, kat mana ayah. Ternyata Cikgu Nisa, mak semua kat depan. Anak berenang, mak kat depan. Mak takut anak jatuh. Ayah kat belakang. Kau jatuh-jatuh lah. Ayah ada kat belakang. Kau jatuh-jatuh. Ayah kat belakang. Bermaksud ayah, anak yang ada bermain dengan anak, dia very tough. Dia very tough. Okey, autokratik, demokratik dan laissez-faire. Okey, sekarang saya nak kongsikan tuan-tuan last part pada saya. Okey, hari ini saya lebih kepada bagaimana menguruskan emosi sebagainya. Okey, T yang pertama kawan-kawan sekalian, saya yakin sebagaimana saya katakan, untuk pastikan anak kita enjoy belajar di rumah. Sebab pada waktu ini dikatakan bahawa metod gembira lah. G adalah gerak, E emosi. Cikgu tulis cikgu, G gerak. Parent kena mula anak belajar tahap fokus anak-anak mungkin hanya 20 minit. Selepas 20 minit, rakan-rakan parent di rumah, sebab saya yakin lebih kepada parent sekarang ni. Kena buat anak, cikgu pun sama, cikgu Nisa, kena stop cikgu, bergerak. Kena buat energizer sekejap. I ialah istirahat. G ialah gerak, E emosi, M makan dan minum yang sihat pada waktu ini. Okey. GEMB beribadah bersama-sama pada waktu ini. GEMBI istirahat. Ada ruang untuk dia berehat. R ramah tamah. Ini paling penting. Pada waktu ini saya ulang balik soal ramah tamah, komunikasi bersama anak. Nak lari ke mana Cik Zainuddin? Dulu boleh pergi Angkor Mall sekejap, boleh pergi kat stres. Takkan nak ke mana? Dia akan termenung kat bilik dia bila ada komunikasi yang negatif kat rumah. Dan RA, GA adalah aktif. Jadi E adalah time. Sebut soal time, saya ulang balik. Hadirkan fizikal, hadirkan fikiran, hadirkan perasaan. Apa ramai anak-anak hari ini bercakap, mak ayah ada fizikal aja, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Bermaksud bercakap dengan anak pegang phone. Cikgu Husairi, betul. Anak tengok, bercakap dengan anak pegang phone. Bermaksud fizikal ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. R, respect. Respect ini bukan dengan cakap, tapi dengan tindakan. Saya yakin dia percaya. Ini beza antara helikopter parent dengan tiger parent yang dipaksikan di negeri China. Negeri China dia mempraktikkan perkataan tiger parent. Parent yang garang, tapi mak ada sebelah. Suruh buat homework, mak buat homework sekali. Kecuali tiger parent kau buat, mak entah ke mana.
Tiger parent versus helicopter parent. Boleh check kat Google. Yang tu yang orang buat kajian tu, kenapa COVID-19 ini mudah pulih di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia. Sebab orang Asia ni mudah mendengar. Sebab dia mudah mendengar. Orang Malaysia pun Cik Taufik, alah, setakat-takat langgar-langgar sempadan sikit-sikit je lah. Orang dekat Amerika sanggup buat demo tak pakai mask. Sebab kenapa? Sebab dikatakan orang-orang di Amerika memindahkan anak terlalu cepat di tempat tidur. Sebab tu dikatakan Hilmawati nak pindahkan anak 3 tahun. Baru pisahkan dia. Bukan pisah bilik. Pisah katil tak apa. Buat katil kecil. Tapi kalau pisah bilik cikgu, dia punya right dia. Sebab tu orang Amerika, saman ayah, saman cikgu. Sekarang ni saman pasal mas lagi sebab right. Tu yang sajak tak balik tu kan. Dia ada right dia kan. Sajak pun tak balik kan sebab human right kan. Jadi cakap soal tindakan kita buat, dan you paling penting ialah unconditional love. Cinta tanpa syarat. Bermula pada hari ini, kawan-kawan sekalian, Cikgu Jinggo tu bukan nama sebenar saya, tapi sebagaimana saya katakan tadi, saya pernahlah saya memperjuangkan metod ini nak bagi tahu parent stop labeling. Anak kita hebat, ruang berbeza, dan S adalah sensitif, bermaksud keganasan fizikal nampak di luar, keganasan mulut tak nampak. Keganasan fizikal kita tampak anak, pukul anak nampak kat luar, pukul dengan mulut Cikgu Syari tak nampak Cikgu Syari. Dia akan terus sampai ke hati, dia melekat. Sebab tu kalau tanya pada saya lah, tanya pada ini untuk membongkar-bongkarkan apa berlaku. Tapi cukup untuk saya katakanlah, kawan sekalian, bagi muzik deep sikit lah. Anak yang diasingkan. Kadang-kadang saya tak salahkan ayah saya. Saya tak salahkan ayah saya. Tapi mungkin pada waktu itu dia rasa dia kata betul. Kadang-kadang bila waktu makan pun, sebab tu saya sensitif dengan orang tak makan ni. Diasing-asingkan dewan makan. Kau jangan makan lagi, kau tak ada. Kadang bila beli baju raya pun sama. Diasing-asingkan. Jadi keinginan saya besar bagi tahu parent bahawa semua anak kita hebat. Dan S sensitif. Dan T ialah touch. Sentuhlah mereka. Sentuhlah mereka. Sentuhlah mereka. Saya pegang kertas ni. Saya tulis perkataan ni. Cikgu Nisa, boleh ulang pada saya cikgu. T untuk apa cikgu? Ulang balik. Dah lupa. T untuk? Dah lupa. Lupa. T untuk time. Time, ya. R adalah respect. Respect. You unconditional love. Sensitive. Bayangkan kita musnahkan perkataan ni. Cikgu Hasniza, boleh buka balik tak? Boleh buka balik tak? Tak boleh kan? Tuan Cik Ramis, boleh buka balik Cik Ramis, tapi tak akan sama. Yes, Cikgu Husari. Bila ini aku, tuan-tuan perlu ambil masa bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun untuk buka balik. Dia akan ambil masa yang amat lama. Bila ini berlaku tuan-tuan dan puan, dia akan menurunkan motivasi anak-anak. Dia akan mula mencari orang-orang yang boleh trust. Jadi saya pun sampai ke hujung-hujung ni, saya harapkan pertemuan ini akan ada lagi Cik Zainuddin. Sama-sama kita berkebun, kita buat live kat kebun nanti. Okey, jadi saya bagi tahu pada rakan hebat depan saya, kekuatan itulah yang saya buka slide sikit. Kekuatan itulah yang menjadikan saya di antara orang-orang yang amat percaya tuan-tuan dan puan. Saya percaya sikit lagi. Dalam hidup, kekuatan anak kita bukan soal how. Last kali pada saya, cikgu tengok, tuan tengoklah. Hebatnya kita dan anak kita bukan soal how. The why factor. Kenapa nak jadi hebat? Kenapa kita nak pastikan anak kita hebat? Lagi penting, bagaimana nak jadi hebat? Start with why, bukan start with how. Sekolah ialah why, sekolah ialah how. Betul Cik Ramis? Sekolah ialah how. PDPR how. Tapi dalamnya why? Kenapa kamu nak jadi hebat? Dan saya beritahu ke kawan, tempat yang paling best sekali banyakkan bercerita. Talk time. Touch and teachable. Talk time Cikgu Husari. Talk time. Talk time. Cakap. Banyakkan bercakap dengan anak.
dan touch, sentuh mereka dan teachable. Semua yang berlaku ini jadikan proses pembelajaran. Akhirnya saya ulang balik kekuatan. Saya nak share the videos ini cikgu. Video ni cukup touch pada saya lah. Tolong dengar dan tolong tengok. Benda kita ni nak Dengar tak? Tapi saya nak seluruh rakyat Malaysia tahu Dengar? yang hari ini daripada awal sesi tadi sampai dah ke final memang saya give more than my very best. Memang masa saya kaya tadi memang saya teringat saya teringat anak-anak saya kat Melbourne. Saya teringat wife saya tinggal lama. Saya tinggal mak saya, ayah saya. Daripada saya umur. Daripada saya form 3, saya tinggal kampung. Saya tinggal mak saya tinggal seorang-seorang. Before saya fly ke Tokyo, saya dapat tahu ayah saya masuk hospital. Adik-adik saya cakap, Azizul, just Okey. focus for Saya stop panjang tu, tapi nak bagi tahu kawan sekalian, kekuatan paling hebat Cik Zainuddin, kejayaan anak kita bukan soal wide. Kita punya kawan kita Dato' Aizul ni, dia pendek. Sampai dia pernah minta sponsor, orang tak bagi. Okey. Tapi kekuatan apa yang dia ada? Why? Kekuatan apa yang saya ada, Puan Hilmati? Why? Kenapa nak jadi hebat? Dia bukan soal sekolah kita, bukan soal environment, bukan soal why. Daripada inilah saya ulang balik, dia pecahkan tembok ketidakmenjadian. Start from now. Pilihan di tangan tuan puan. Saya yakin saya sampai di hujung-hujung. Saya minta maaf kalau ada senda gurau yang tidak sempurna. Apa yang saya kongsikan ini adalah saya alami dan gambar-gambar ini membuktikan yang saya very practical. Okey, jadi saya serahkan kembali pada Cikgu Husairi dengan harapan insya-Allah kita jumpa lagi akan datang. Facebook saya Cikgu Jinggo, Twitter Cikgu Jinggo, TikTok pun Cikgu Jinggo, Cikgu Nisa. Ada TikTok. Cik Zainuddin ada TikTok tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Current trend. Kita ikutlah, kita berdakwah di situ. Dan saya banyak masa kalau senggang saya di Choket Road lah. Datanglah Cik Ramesh ke warung makan sahabat di Lorong Choket 4. Tempat tu memang agak fragile lah. Tapi kita keinginan untuk sama-sama membantu membangunkan Malaysian, tidak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya. We part of Malaysian, kita nak bantu satu keluarga kita lah. Okey, jadi saya kat sana, selainnya kat rumah lah. Okey, jadi serahkan kepada Cikgu Husairi. Okey, Cikgu jelas. Okey. InsyaAllah cikgu-cikgu ya. Mungkin kepada ibu bapa lah, rakan-rakan saya dalam warga Lasal. InsyaAllah sekiranya diberi kesempatan, kita akan panggil Cikgu Jinggo ke sekolah dan kita boleh bersemuka. Lagi mudah dari situ. InsyaAllah. Semuka lagi tip lah ya. Okey, insyaAllah. Cik Zainuddin, okey. Okey, saya serahkan balik pada MC kita. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jinggo atas perkongsian dan juga bagi saya celik akal untuk dalam istilah kaunseling ataupun psikologi dipanggil kecelik akal. Mungkin ada beberapa tips ataupun poin yang kita boleh ambil iktibar serta boleh diaplikasikan terutamanya dalam parenting, isu-isu parenting dan juga teknik dalam parenting ataupun keibubapaan. Antaranya yang pertama dimulakan dengan kisah kura-kura tadi, okay, antara ketuk dengan bakar dengan api, dan juga saya berminat yang dia tahu dan bertindak, tahu tapi tidak bertindak, tak tahu tapi bertindak, dan tidak tahu dan tidak bertindak. Jadi mungkin ada isu lah di situ, dan juga dan akhirnya isu anak-anak kita ni akhirnya yang kita nampak mungkin malas lah. M menunda, dan A alasan, L lalai, A anggapan salah mengenai kejayaan, dan S sering menyerah awal. Dan mungkin ibu bapa juga boleh ambil tips-tips, antaranya menerima, mengaku dan modified, serta trust tu lah, trust. Time, kita bagikan masa, respect, U unconditional love, dan S sensitive, serta T touch, mungkin soft touch dalam kalangan ibu bapa terhadap anak-anak. Dan saya minat tengok Puan Juwita, Puan Juwita peluk anak, dan saya juga ada memang galakkan terutamanya ibu bapa yang anak walaupun
kata 5, apalah salahnya kita cium dia. Betul. Okey, itu antara satu soft touch lah. Dan berapa banyak, bukan cium untuk pergi sekolah saja, tapi kalau boleh setiap hari kita cium dia dan dia cium kita. Dan saya alhamdulillah lah sampai sekarang masa arwah bapa saya hidup pun, walaupun saya dah bekerja, setiap kali jumpa bila nak balik ke memang kita cium pipi lah. Okey. Jadi itu mungkin kita dapat sebut sedikitlah tips terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Jinggo atas kesudian meluangkan masa dalam kesibukan beliau.